ilmu. Sebab itu bila mana kadang-kadang kita zaman-zaman dulu, masa saya belajar dulu, bila nak mula belajar agama, orang-orang pelekehkan. Kalau ustaz belajar agama nak makan apa? Bila belajar agama tak ada masa depan. Bila belajar agama tidak boleh cari makan, tak ada gaji dan sebagainya. Inilah momok-momokkan yang berlaku. Ambil Quran bawah ni. Tu Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sengit tu. Ya. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya bersyukur kita berhimpun lagi kita pada pagi ini dengan sesi yang kedua, yang mana tadi saya berada di Masjid Al-Khairiyah Seri Gombak dengan kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, Dr. Ahmad Farid. Saya ingat tak apalah. Yang mana kitab kita yang kedua ini iaitu kitab Tazkiyatun Nafs, kitab yang kita gunakan, kita lazimkan untuk kuliah kita muhasabah jiwa pada pukul setiap pukul 11 pagi. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama memanfaatkan kelebihan nikmat yang Allah berikan pagi ini untuk kita meneruskan perkongsian kita. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat, insya-Allah. 518. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak sambung tentang adab-adab murid dulu. Adab-adab murid, dan kita kita sambung pada muka surat 13, adab dan tugas murid dulu. Adab dan tugas murid. Dia boleh jatuh balik, ada longgar situ, dia ada benda yang terkena sendal, jatuh, ada sengit. Adab dan tugas murid. Murid memiliki banyak adab dan tugas yang zahir, yakni yang nyata, yang tersusun dalam 10 bahagian berikut. Dalam kitab ini muka surat 13 disebutkan tentang adab dan tugas murid. Di sana ada 10 poin ataupun 10 perkara yang berhubung tentang adab dan tugas murid. Yang pertama, kita tengok
Yang pertama, mendahului penyucian jiwa daripada akhlak yang hina dan sifat-sifat tercela, kerana ilmu merupakan ibadah hati, solatnya, jiwa dan pendekatan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana solat yang merupakan tugas anggota badan yang zahir, tidak sah kecuali dengan menyucikan yang zahir daripada hadas dan najis. Begitu pula ibadah batin dan menyemarakkan hati dengan ilmu, tidak sah kecuali setelah hati dan batin itu disucikan daripada berbagai akhlak yang kotor dan sifat-sifat yang najis. Sahabat yang saya kasih sekalian, maknanya Tok Guru meletakkan bahawa adab yang pertama untuk belajar bagi seorang murid iaitu membersihkan hatinya daripada niat-niat yang bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana tujuan yang betul, kepada matlamat itu agar dibersihkan daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan matlamat, yang boleh merosakkan merosakkan hati, yang mana letaknya tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara yang besar yang memerlukan kepada masa yang panjang, pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, maka perlu dibersihkan daripada unsur-unsur yang selain daripada Allah. Dan sebab itu asas yang disebutkan dalam sepotong hadis, yang menjadi hadis yang menjadi rujukan kepada kita, hatta menjadi asas kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Maknanya setiap perbuatan itu diterima dengan berasaskan niat seseorang itu. Jadi niat ini akan membentuk akhlak dan juga kesungguhan kepada seseorang yang menuntut ilmu. Lalu kita kena faham bahawa sekiranya kita belajar, dan belajar ini di atas niat kita itu, Allah akan berikan kepada kita kelebihan. Sebab ada orang belajar kerana nak degree, ada orang belajar kerana nak harta, ada orang belajar sebab nak pangkat, ada orang belajar sebab nak dunia. Semua itu merupakan perkara-perkara yang boleh merosakkan niat dia, merosakkan matlamat dia. Lalu di situ tidak ada kekuatan. Sebab itu belajar ini merupakan anugerah Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Bukan saja faham, tetapi faqih, dengan fahaman yang cukup mendalam, fahaman yang cukup banyak dalam ilmu agama. Sebab itu kadang-kadang orang tu orang biasa mula-mulanya, Allah muliakan dengan ilmu, Allah angkat dia. Sebab tu kemuliaan pada orang yang seseorang manusia itu kepada manusia lain ialah keimanan. Di kalangan yang beriman itu Allah angkat lagi, iaitu dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tak semua sahabat Nabi dia faqih, kerana ia merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak semua sahabat Nabi dia dapat menghafaz hadis Nabi. Hatta kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah dia peluk Islam ketika Fatu Mekah, iaitu pada tahun 7 Hijrah, dan Nabi wafat kepada 11 Hijrah. Maknanya Abu Hurairah ini sempat hidup bersama Nabi selama 4 tahun. Tetapi sahabat-sahabat Nabi merasa iri hati dengan dia. Dia kata, wahai Abu Hurairah, kami lebih lama bersama dengan Rasulullah sejak zaman Mekah berhijrah ke Madinah sehingga Nabi wafat. Tetapi kami tidak dapat hadis lebih banyak daripada apa yang kamu dapat. Dalam keadaan ini, kita tengok apa kata Abu Hurairah yang menghafaz hadis yang paling banyak daripada Nabi, 5,734 hadis. Ada riwayat 5,735 hadis. Tetapi yang jelas Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak menghafaz hadis Nabi di kalangan 7 sahabat. Yang pertama sekali Abu Hurairah. Yang kedua kita akan jumpa dengan nama Ibnu Umar. Ibnu Umar iaitu Abdullah bin Umar. Ketiga kita jumpa nama Anas bin Malik. Yang keempat kita jumpa dengan nama Aisyah radhiyallahu anha, sebanyak 2,210 hadis. Kemudian kita jumpa nama Ibnu Abbas. Ini sahabat yang seterusnya, sehinggalah kita jumpa nama Jabir bin Abdullah.
Saya nak sebut bahawa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada sahabat yang merasa iri hati dengan kelebihan dia menghafal hadis yang cukup banyak. Lalu Abu Hurairah kata, aku tidak seperti kalian. Kalian ada pekerjaan kalian, ada perniagaan kalian, ada kebun kalian yang kalian usahakan. Tetapi aku bersentiasa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan walaupun masanya sedikit, dia berdamping dengan Rasulullah di atas doa-doa yang Nabi berikan pada Abu Hurairah. Lalu Allah anugerahkan kepada Abu Hurairah itu kelebihan, kekuatan, quwwatu zakirah. Dia boleh menghafal banyak dalam keadaan di kepalanya. Banyak dia boleh hafal, mudah nak mengingat, di dalam keadaan yang diingat itu berkekalan dalam tempoh yang lama. Ini kelebihan orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Ibnu Abbas, nama dia Abdullah bin Abbas, antara sahabat yang kecil. Ketika Nabi meninggal, umurnya baru belasan tahun. Ada kata 15 tahun, ada kata 14 tahun. Ibnu Abbas ini dia lahir 2 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Dalam keadaan Ibnu Abbas itu, Nabi doakan banyak doa kepadanya. Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihu fid din, Allahumma faqihul hikmah, Allah alimhul hikmah. Dan ketika dia lahir, Ibnu Abbas ini sepupu Rasulullah yang kecil, anak kepada pak saudara Nabi yang bernama Abbas. Nabi tahnik, Nabi tahnik lidah dia, tahnik mulut dia ketika mana dia kecil. Dalam Ibnu Abbas ini Allah berikan kecerdasan kepada dia untuk menjadi orang yang alim. Antaranya walaupun umur dia kecil, tetapi ilmunya banyak. Ini yang saya sebut rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Sebab itu bila mana kadang-kadang kita zaman-zaman dulu, masa saya belajar dulu, bila nak mula belajar agama, orang-orang pelekehkan. Kalau ustaz belajar agama nak makan apa? Bila belajar agama tak ada masa depan. Bila belajar agama tidak boleh cari makan, tak ada gaji dan sebagainya. Inilah momok-momokkan yang berlaku. Sebab itu bila kita jelas, matlamat kita jelas, kita menuntut ilmu kerana Allah, kerana kita menuntut ilmu kerana Allah, Allah akan bukakan pada kita pintu-pintu kebaikan. Sebab itu kita belajar ni, kita dapat ilmu bukan sebab kita bijak. Masa saya belajar dulu, ramai anak orang kaya tak habis belajar. Banyak anak orang-orang yang senang tak berjaya belajar. Sebab belajar ni berjaya ataupun tidak bukan kerana kita kaya, kerana kita pandai. Antaranya ialah kerana niat kita dekat hati kita. Kita bersihkan dulu hati kita. Dan sebab itu tok-tok guru kita, kadang-kadang dia tengok orang tu nak belajar, dah 2-3 hari dia tak mengajar lagi. Dia suruh angkat air, dia suruhnya basuh periuk, dia suruhnya ambil kayu api. Sebab tok guru nak melihat perangai kita, bukan je nak tengok kita tu. Dia nak tengok kita ni sabar tak? Dia nak tengok kita ni tekun tak? Dia tengok kita ni banyak songil tak? Nak tengok kita ni ikhlas tak? Bila mana kita dapat didik diri kita, bersihkan niat kita, barulah dia mengajar kita. Dia nak tengok diri kita ni menyungguh tak? Sebab itu orang yang tidak ada kekuatan di sini, kalau niat dia bukan kerana Allah, dia tidak ada kekuatan. Dan sebab itu bila mana kita belajar, dan bila kita belajar kerana Allah, kerana hati kita, kita kena bersihkan. Sebab di sini letaknya takwa. Jangan letak selain daripada Allah. Lalu Allah akan bukakan insya-Allah pintu-pintu rezeki. Jangan kata rezeki itu yang kita makan, yang kita minum. Rezeki itu ialah ilmu. Dengan sebab ilmu dia pandu kita. Mengingatkan kepada akal bahawa kesucian dan kenajisan tidak khusus pada perkara yang zahir saja. Ayat daripada surah At-Taubah ayat 28. 28. Innamal musyrikuna najasun fala yuqarribul masjidil haram ba'da amihim haza. Jadi maknanya perkataan orang musyrik itu najis bukan najis pada zahirnya, tetapi najis pada akidahnya yang belum lagi Islam. Dan sebab itu bahawa bila kita kata akal itu, bahawa kesucian dan najis itu tidak khusus pada perkara-perkara yang zahir. Sebab tu bila hati kita tidak kita bersihkan, hati kita itu masih lagi kotor. Dan sebab ilmu ini perlu kepada hati yang bersih. Sebab disebut oleh Waqi', tok guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, satu hari Imam Syafi'i ni sahabat-sahabat diriwayatkan kalau dia pergi ke masjid, daripada rumah dia, dia tutup telinga dia. Dia tutup telinga dia, dia takut ketika dia berjalan menuju ke masjid tu, macam-macam benda akan masuk kerana kuatnya hafalan dia.
Imam Syafi'i kalau dia nak baca kitab, dia nak baca satu muka surat contoh macam ni, dia tutup sebelah sebab takut dua-dua masuk. Bersihnya hati dia, bersihnya pemikiran dia, kuatnya quwwatu dzakirah, kuatnya apa dia, kuatnya dia punya hafazan. Dan pada satu hari dalam keadaan dia mengadu kepada tok guru dia, sahabat-sahabat boleh rujuk kepada Diwan Asy-Syafi'i, kitab bernama Diwan Asy-Syafi'in. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia mengadu kepada tok guru yang bernama Waqi'. Dia berkata, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani li tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurullahi la yuhda lil 'asi. Dia mengadu kepada tok guru bernama Waqi'. Dia kata, wahai tok guruku, kenapa hari ini aku punya pemikiran aku, hafazan aku terganggu? Dalam keadaan tak seperti biasa, tak kuat seperti biasa. Kalau satu perkara tu dia nak baca sekali, baca terus ingat, mungkin hari tu 3-4 kali. Lalu tok guru dia kata, fa arsyadani li tarkil ma'asi. Tok guru dia kata, suruh tinggalkan maksiat. Ada riwayat mengatakan satu hari Imam Syafi'i berjalan, angin kuat datang, meniup di hadapan dia ada perempuan, lalu meniup dia punya buku lali. Ternampak buku lali perempuan. Cuba bayangkan di zaman Imam Syafi'i ternampak buku lali. Zaman kita ni bukan buku lali, peha, betis, dada semua terbuka belaka. Naik LRT pagi-pagi semua terbuka belaka. Kadang-kadang pakai baju macam tak pakai baju. Pakai baju macam tak pakai baju, tak pakai baju macam pakai baju. Tuan-tuan faham tak faham? Saya pun tak faham. Kalau inilah keadaan Imam Asy-Syafi'i di zaman dia. Ada riwayat kata dia minum susu. Susu tu dia beli dekat pasar, dijual oleh seorang budak, dan budak punya kambing itu, susu itu dimiliki oleh budak yang memiliki susu, yang jual susu itu kambing dia. Dan kambing itu pernah makan makanan pokok rumah orang dan dia tak minta izin. Dalam keadaan kambing itu ialah kambing, dalam keadaan dia tak minta izin. Lalu kesan daripada susu yang syubhat yang diminum oleh Imam Asy-Syafi'i terganggu pembelajaran dia, terganggu pemikiran dia. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan itu yang disebutkan. Lalu dia kata lagi, tok guru dia kata, wa akhbarani bi anna ilma nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan ilmu ini, ilmu Allah itu ialah cahaya, dan cahaya Allah tak beri kepada pelaku maksiat. Sebab tu tak boleh kita belajar dalam masa yang sama kita buat maksiat. Apa-apa Quran lepas tu isap dada. Apa-apa Quran lepas tu merompak bank. Apa-apa Quran lepas tu pergi berzina. Tidak ada istilah buat baik buat jahat. Buat jahat buat baik. Tapi bila kita sebut subhanallah, apa yang dikatakan kebaikan itu dia mesti dijaga. Sebab itu ilmu menjaga kita, dia cahaya. Bagaimana kita ada mata kita sihat, tidak buta. Tetapi bila tak ada cahaya, kita tak buta pun macam buta. Lalu yang menunjuk jalan ialah cahaya tersebut. Maka kita ni sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah perumpamaan ilmu. Lalu yang dikatakan najis itu bukan yang zahir saja, tetapi benda yang bersifat batin. Jadi kalau hati kita kotor, payah nak masuk. Sebab tu terkadang kita tengok payahnya anak kita nak membaca Quran, payahnya nak beribadah, nak solat. Tapi dalam perkara-perkara yang bersifat dunia dia boleh buat. Perasan tak? Saya ustaz, anak saya novel Harry Potter tu dah 3 kali khatam, 4 kali khatam. Tapi Fatihah dia tak boleh baca. Saya ada jumpa orang macam ni, Fatihah tak boleh baca. Anak dia cakap orang putih, cakap English, ya salam, sangat fluent. This is a cat, this is a dog, this is a chicken, I saw the cat behind the door, I saw the chicken under the tree. Oh, dahsyat. Fluent sangat. Budak kecil, subhanallah. Novel Harry Potter, tuan-tuan tahu tebal mana? Tebal ni, tuan-tuan. Kalau baling ayam mati syahid. Tetapi kenapa dia tidak boleh pergi kepada Fatihah yang mudah 7 ayat, sab'u masani 7 ayat, dia baca berulang-ulang dalam solat. Dalam keadaan terkadang ada masalah kita dalam maksiat, sehingga anak-anak kita dia boleh pergi kepada benda yang namanya dunia, tetapi namanya agama